belajar semua. Okey, kita dah belajar garam tak terlarut, ya. Kita dah tengok semua. Okey, saya tak payah ulang lagi kot kan. Semua garam NaK adalah garam terlarut. Semua garam karbonat tidak larut kecuali garam natrium, amonium, kalium. Okey, itu ingatlah. Okey, sekarang kita nak membina persamaan ion bagi garam tak terlarut. Okey, bagaimana nak bina dia? Okey, bagaimana membina persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarut? Okey, persamaan ion bagi pembentukan garam tak terlarutkan boleh dibina jika bilangan mol anion dan kation garam tak terlarutkan diketahui. Okey, boleh dengan cara mengetahui bilangan mol garam tak terlarutkan. Ya. Okey, kaedah nyatakan jenis eksperimen untuk menentukan persamaan ion ini. Kita boleh gunakan kaedah perubahan berterusan. Okey, kaedah perubahan berterusan. Okey. So, macam mana nak bina persamaan? Saya ulang lagi sekali. Dengan persamaan ion bagi pembentuk garam tak terlarutkan boleh dibina jika bilangan mol anion dan kation garam tak terlarutkan diketahui. Okay, kita boleh bina kalau kita tahu bilangan mol anion dan kation. Okay. Kaedahnya, apakah eksperimen yang boleh digunakan? Kaedah perubahan berterusan. Contoh. Okey, ini penyelesaian masalah kita. Okay, sambil tu kamu boleh saya bagi kamu salin. Okey. Bagaimanakah, ini pernyataan masalah kita, bagaimanakah membina persamaan ion bagi pembentukan mendakan, kita pilih plumbum 2 kromat. Plumbum 2 kromat ni tak larut dalam air. Okey, bagaimanakah membina persamaan ion bagi pembentukan mendakan? Ya, dia akan membentuk mendakan plumbum 2 kromat. Okey, tujuan kita membina persamaan ion bagi pembentukan mendakan plumbum 2 kromat. Okey. So, pemboleh ubah yang dimanipulasi. So, apa yang kita ubah di sini? Sekejap saya tunjuk. Saya tunjuk ni, saya tunjuk gambar. Sekejap lagi salin, sekejap lagi saya bagi masa salin. Sekarang dengar dulu Okey. So, dalam eksperimen ni kamu ada 1, 2, okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya terang dulu, nanti kamu akan faham. Kita ada 8 tabung uji. Okey, setiap tabung uji diletakkan dengan 5 cm padu larutan kalium kromat. 5 cm padu larutan kalium kromat. Yang mempunyai kemolaran 0.5 mol per desimeter padu dituangkan ke dalam setiap tabung uji seperti di bawah. So, setiap satu masuk 5 cm padu. So, pemboleh ubah yang dimalarkan kita apa? Isi padu dan kepekatan larutan kalium dikromat. Okey, ataupun kamu kata kepekatan larutan plumbum 2 ni. Okey, ini ini tak apa. Okey. Saiz tabung uji pun boleh So kamu letak dalam ni. So kita boleh jadi kita punya pemboleh ubah yang dimalarkan isi padu dan kepekatan kalium kromat. Dia salin lagi sekejap lagi saya bagi masa salin Okey, so apa yang kita boleh buat? Okey, dalam ke-8 tabung uji ini kita masukkan 1 cm plumbum 2 nitrat 0.5 mol. Ditambah, bukan untuk tabung uji 1. Untuk tabung uji 1 0.5. Okey, ni yang mula-mula kita letak apa tadi? Kalium kromat 0.5 mol per desimeter padu, tiap-tiap 1, 5 cm, 5 cm.
Lepas tu dalam tabung uji tersebut kita tambahkan untuk yang pertama 1 cm padu plumbum 2 nitrat. Kenapa kita pilih plumbum 2 nitrat? Kenapa? Sebab kita nak membentuk garam kalium ni. Kita nak membentuk garam. Kita nak mengira kita nak hasilkan garam plumbum 2 kromat. Kita nak hasilkan garam yang tak terlarut iaitu plumbum 2 kromat ya. Okey, jadi mula-mula kita letakkan 5 cm padu kalium kromat 0.5 mol kita masukkan. Lepas tu dalam tiap-tiap tabung uji tu kita letak plumbum 2 nitrat tetapi dalam isi padu yang berbeza. Okey, dalam dekat sini yang sama ialah kemolaran plumbum 2 nitrat yang sama. Tapi tabung uji 1 letak 1, tabung uji 2 sampailah 8. Okey. So kita dapati bila dicampurkan adanya mendakan. Okey, adanya mendakan. Okey. So, ingat prosedur 8 tabung uji sama saiz dilabelkan 1 hingga 8 diletakkan dalam rak tabung uji. 5 cm padu larutan kalium kromat 0.5 cm padu disukat dan dituangkan dalam tabung uji. 1 cm padu plumbum 0.5 mol. Okey, plumbum 2 nitrat ni dia sama isi padu dia 0.5 mol. Ditambahkan ke dalam tabung uji pertama 2 cm padu kepada tabung uji kedua dan seterusnya sehingga 8 cm padu hingga tabung uji ke-8. Maknanya 1, 2, 3, 4 macam itulah. Dimasukkan dengan larutan plumbum 2 nitrat ya. Okey, dekat sini kita ada plumbum nitrat. Plumbum nitrat ini garam terlarut. Kalium kromat pun garam terlarut. Sebab apa? Kalium kromat semua garam kalium larut dalam air. So kalium kromat ni garam terlarut. Plumbum 2 nitrat ni pun garam terlarut. Semua garam nitrat larut dalam air ya. Okay. So tabung uji ditutup dan digoncang. Tabung uji dibiarkan di atas rak selama 1 jam. Buat apa? Tinggi mendakkan dalam setiap tabung uji diukur dan warna larutan di atas mendakkan ke dalam tabung uji dicatatkan. Graf tinggi mendakkan melawat isi padu larutan plumbum 2 nitrat dilukis. Okey, itu eksperimen dia ya. So kalau kita tengok kat sini, okey, yang faham sekarang ya? Okey, semua ni diisikan dengan 5 cm padu larutan kalium kromat. Kemudian tabung uji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dimasukkan dengan plumbum 2 nitrat dan didapati ada mendakan. Biarkan ya selama 1 hari kan dan kita akan dapat mendakan dia. Okay. So kat sini barulah boleh jawab ni. Kamu dah faham eksperimen. So pemboleh ubah yang dimanipulasi kita ubah apa? Kita ubah isi padu. Nampak nak kita ubah isi padu? Ni 1, ni 2, ni 3. Isi padu apa? Isi padu plumbum 2 nitrat yang kita ubah. Pemboleh ubah yang bergerak balas di akhir eksperimen ni kita nak ukur apa? Kita nak ukur tinggi mendakan. Tinggi mendakan. Ya, tinggi mendakan kita boleh tengok kat sini mendakannya. Okey, kalau 1 cm nak ni kalau semakin banyak plumbum nitrat dia semakin tinggi, tapi tanpa satu tahap dia akan jadi sama. Okay. Okey, tinggi kita nak ukur tinggi mendakan. Okey, pemboleh ubah yang dimalahkan kita gunakan kepekatan dan isi padu dan kepekatan larutan kalium yang kromat yang sama. Kemudian kita gunakan kepekatan larutan plumbum 2 nitrat yang sama iaitu 0.5 dan saiz tabung uji. Hipotesis kita apabila isi padu larutan plumbum 2 nitrat bertambah, ketinggian mendakan akan meningkat sehingga semua kalium kromat bertindak balas.
Saya ulang lagi sekali. Apabila isi padu larutan plumbum 2 nitrat bertambah, ketinggian mendakkan akan meningkat sehingga semua kalium kromat 4 bertindak balas. Okay? So radas yang digunakan tabung uji bersaiz sama, silinder penyukat atau buret, rak tabung uji, penutup tabung uji, pembaris. Pembaris ni untuk apa? Kita nak ukur ketinggian mendakkan. Okey, bahan yang digunakan plumbum 2 nitrat dan kalium kromat 7.5 cm padu. Okey, dah faham Okey, boleh salin ni sebagai masa salin. Okey, dah faham? Baru boleh salin. Okay. Ada apa-apa soalan tak sebelum salin? Tak ada kita teruskan. Okey, kita teruskan ya. Ada kawan kamu tak dapat? Siapa pula dia? Siapa? Siapa 041? Siapa? Suzani eh. Dah dapat dah Suzani? Suzani dah dapat masuk dah? Belum lagi cikgu. Belum Hmm. Dia tak dapat lah. Saya dah suruh dia keluar balik, masuk balik. Sekejap kita tunggu dia pula. Tak apa, kalau tak dapat dia nanti dia saya akan bagi channel, bagi link nanti. Selalu dia dapat masuk link, selalu dia masuk kan? Hari ni tak dapat masuk. Kalau dalam GC ni kalau tak dapat keluar balik, lepas tu masuk balik, insya-Allah boleh. Okey, tak apa kita teruskan sementara nak masuk, nanti dia boleh rujuk lah. Okey, so seterusnya. Okey, dan ini yang didapati. Okey, so ini tabung uji 1 sampai tabung uji 8. Okey, isi padu kalium kromat 0.5 mol, semua 5. Isi padu larutan plumbum 2 nitrat 0.5 mol, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Okey, didapati tinggi ini ketinggian dia. Maknanya semakin bertambah isi padu larutan plumbum 2 nitrat, semakin bertambah ketinggiannya. Tetapi sampai mana? Sampai isi padu yang keempat saja. Sampai isi padu yang kelima saja. Okey, maknanya sampai tabuk uji ke-6, 7, tabuk uji ke-8 dia dah ketinggiannya tetap sama. Sebab apa? Kerana semua isi padu larutan kalium kromat telah ditindakbalaskan. So tak ada lagi kalium dan kromat berlebihan. So jadi ketinggian dia samalah. Ya. Yeah. So apa yang terbentuk di sini? Yang terbentuk ialah plumbum apa? Plumbum kromat. Bahan kimia. Okay. Sorry. Apa yang terbentuk Okay, sorry. Yang terbentuk ialah plumbum 2 kromat. Itulah mendakan yang tinggi itu plumbum 2 kromat. So, daripada pemerhatian kita dapati warna larutan di atas mendakan di bawah, larutan ke atas. Okey, yang tabuk uji 1 hingga tabuk uji 4 dia berwarna kuning. Okey, manakala tabuk uji 5 hingga 8 larutan yang berada di atas adalah tanpa warna. Tanpa warna ini bermakna semua tindak balas telah lengkap. Ya. Okey, yang ini tak lengkap, ada lagi kalium kromat yang berlebihan. So, kita tengok Jangan salin lagi, nanti saya bagi masa salin. Okey, bahan kimia di dalam larutan di atas mendakan ialah apa dia? Kalium kromat. Sebab tu warna dia kuning. Kalium kromat memang warna kuning. Kenapa masih wujud kalium kromat? Kerana masih ada lagi kerana kalium kromat yang berlebihan itu wujud kerana kerana isi padu larutan plumbum 2 nitrat ni hanya 1. So yang bertindak balas hanya 1 cm sajalah. So yang lebih berapa? Lagi 4. So ada balance cecair tu. So kalium kromat berlebihan. So cecair yang kuning yang ke atas itu adalah kalium kromat yang berlebihan dan kalium nitrat terbentuk. Okey, kalium nitrat terbentuk sikit je lah. Ya. Kalau ketinggiannya hanya 0.5 mol. Yang kedua pula, kalium kromat berlebihan. Yang kuning ke atas itu ialah kalium kromat yang berlebihan. Sebab tak ada lagi 3, balance dia 3. Yang ditindakbalaskan hanya 2 saja. Okey, dan kalium nitrat terbentuk. Okey, dan itu adalah kalium nitrat terbentuk. Okey, yang ketiga, kalium kromat berlebihan. Yang ini ada berapa lagi? Ada 2 lagi. Yang ini tak ditindakbalas. Dan kalium nitrat terbentuk. Okey, kalium nitrat kita tahu adalah larut dalam air. Dia tak bentuk mendakan. So cecair yang di atas adalah kalium nitrat dan kalium kromat yang berlebihan. Dicampur 2. Okey. Yang keempat masih ada balance 1. So kalium kromat berlebihan dan juga kalium nitrat yang terbentuk. Okey. Tetapi yang kelima sama banyak. Dah habislah. Semua dah ditindakbalaskan. Okay, yang kelima itu tiada lagi kalium kromat yang tinggal. Sebaliknya cecair yang di atas tu kan bila dia mendakkan, bawah tu mendakkan, atas tu cecair itu semua kalium nitrat. Ingat, kalium nitrat dia larut dalam air kan. Semua garam nitrat larut dalam air. Semua garam kalium kan larut dalam air. Dua-dua ni dia ada sifat melengkapi. So, kalium nitrat terbentuk. Sebab itu dia cecair tanpa warna. Okey. Okey,
Yang keenam, plumbum 2 nitrat yang berlebihan. Okey. Yang keenam ni kita tambah ni lebih satu, plumbum ni lebih satu. Yang berlebihan dan kalium nitrat terbentuk. Yang ini pun plumbum 2 nitrat yang berlebihan dan kalium nitrat terbentuk. Yang ini pun lagilah berlebihan, plumbum 2 nitrat berlebihan dan kalium nitrat terbentuk. Faham? So ini yang dimaksudkan ialah cecair yang berada di atas larutan. Kenapa dia berwarna kuning? Kerana ini ada kalium kromat yang berlebihan. Tetapi sampai kepada uji tabung yang kelima, tak ada lagi warna kuning sebab semua kalium kromat telah bertindak balas dengan plumbum 2 nitrat kerana diletak sama banyak. Ini 5 dah habis tindak balas dia. So tak ada lagi warna kuning. Warna kuning ni sebenarnya adalah kalium kromat dan dia akan berwarna jernih. Okay, warna jernih ataupun tanpa warna. Tanpa warna ni kenapa? Kerana kalium nitrat terbentuk. Okay. Dan kalau tabung uji yang ke 6, 7, 8 terdapat isi padu larutan plumbum 2 nitrat yang berlebihan. Tetapi tidak memberi kesan apa warna. Okay. Boleh faham tak sekarang? Boleh faham? Boleh, Ibu. Okey. Salin dulu. Saya bagi masa salin. Kita buat santai-santai lah, saya tak nak stress kamu nanti. Okey, salin dulu. Yang bawah tu nanti kita buat sama-sama. Jarang tinggal satu surat lagi, Mak. Dalam ni. Apa dia? Jarang tinggal satu surat lagi. Okey, dah Boleh, seterusnya. Okay. So, ion yang hadir dalam larutan di atas mendakan. Bukan mendakan. Kalau mendakan, kita tahu itu adalah apa? Plumbum. Plumbum apa? Mendakan tu. Plumbum kromat. Kita tak nak mendakan. Okay. So soalan ni dia nak ion yang hadir di atas mendakan. Maka ion yang hadir kalium, kromat dan juga nitrat. Okey. Yang kat sini ion yang hadir kalium, boleh tulis sama-sama kita buat. Kalium, kromat formula dia CrO4 2- dan juga nitrat. Yang kat sini kalium, ion kalium K+, kromat Cr2O4 2- dan juga nitrat. Kat sini pun sama, kalium, kromat dan nitrat. Okey, dah tulis lah. Okey, kat sini ada lagi tak kalium? Dah tak ada dah semuanya telah bertindak balas. Kat sini ion yang hadir hanya kalium dan nitrat sahaja. Okey, yang ini ion plumbum 2, ion nitrat, ion kalium. Okey. Ion plumbum 2, ion nitrat, ion kalium. Yang ini pun sama. Ion plumbum 2, ion nitrat, ion kalium. Yang ini pun ion plumbum, ion nitrat, ion kalium. Faham? Okey.
Tuliskan. Okey, seterusnya. Okey, dah. Boleh? Okay, seterusnya. Kenapa dia hitam? Dia hitam pula. Sekejap Ya, saya tutup balik, saya buka balik Kenapa dia hitam? Sekejap loading. Okey. Okey. So, lengkapkan jadual berikut. Okay, kamu dah faham eksperimen tadi? Okey, tinggi mendakkan dalam tabung uji. Tinggi mendakkan dalam tabung uji. Tinggi mendakkan dalam tabung uji 1 hingga 4 meningkat. Tinggi mendakkan dalam tabung uji 1 hingga 4 meningkat. Maknanya bukan meningkat. Semakin lama semakin meningkatlah. Larutan di atas mendakkan berwarna kuning dalam tabung uji 1 hingga 4. Kenapa? Pemerhatian kita didapati tinggi mendakkan itu semakin meningkat. Dari 1, 2, 3, 4 semakin meningkat. Okey, sampai ke 5, 6, 7, 8 semua tu. 7, 8 dia akan tinggi mendakkan tu sama. Okey. Dan di atas mendakkan tu berwarna kuning. Inference. Inference apa maksud inference? Penyebab kepada pemerhatian. Inference dia peningkatan isi padu plumbum 2 nitrat yang ditambah meningkatkan jisim mendakkan yang terbentuk daripada tabung uji 1 hingga 4. Kenapa dia semakin bertambah? Sebab plumbum 2 nitrat kan dia meningkat dari satu tabung uji ke tabung uji yang lain. Okey? Okey. Kenapa ada warna kuning pula? Terdapat warna kuning itu ialah kalium kromat yang berlebihan dalam tabung uji 1. Sebab masukkan plumbum 2 nitrat sikit je, jadi tak semua kalium kromat ditindak balas. So dia akan lebih. So dia beradalah di atas mendakkan tersebut. Okey. Tinggi mendakkan kekal tidak berubah dalam tabung uji 5 hingga 8. Tinggi dia sama ya. Kalau 20% sampai 5 sampai 8 tu sama. Kenapa? Larutan di atas mendakkan adalah tanpa warna. Dia dah habis lah 1 hingga 4 warna kuning. Kenapa tadi warna kuning? Kerana tak semua kalium kromat itu, kerana terdapat kalium kromat yang berlebihan. Dan sebab plumbum 2 nitrat ditambah tu sedikit. Ya. Okey, tetapi 5 hingga 8 dia punya tinggi mendakkan dia sama. Inference-nya dalam tabung uji 5, larutan kalium kromat telah bertindak balas lengkap dengan larutan plumbum 2 nitrat. Dia dah lengkap tindak balas ya. Sebab kita campurkan 5 cm padu kalium kromat dan 5 cm padu plumbum 2 nitrat. Jadi dia bertindak balas dengan lengkapnya. Jadi tak ada lagi larutan kalium kromat yang berwarna kuning. Semua telah ditindak balaskan.
Okey, semua ion kromat dan ion plumbum telah bertindak balas. So larutan di atas mendakkan ialah, jadi bila bertindak balas apa dia? Kalium nitrat. Ya, kalium nitrat. Kalium nitrat kita ingat ia adalah garam terlarutkan. Jadi dia tak ada mendakkan. Yang mendakkan itu ialah apa dia? Plumbum kromat. Okey, dalam tabur uji 6 hingga 8 terdapat ion plumbum yang berlebihan apabila larutan plumbum 2 nitrat ditambah berlebihan, ya. Okey, yang tu kita tambahkan berlebihan sebab yang bertindak balas hanya 5 je. Jadi yang berlebihan tu berada di mana? Berada di atas mendakkan tersebut lah. Okey. So, lakarkan graf yang diperolehi. Graf ialah tinggi mendakkan melawan, macam ni lah, tinggi mendakkan melawan isi padu plumbum 2 nitrat. Okay. So apakah warna plumbum 2 nitrat dan kalium kromat? Ya, plumbum 2 nitrat dengan kalium kromat. Okey, warna plumbum nitrat tanpa warna, manakala kalium kromat berwarna kuning. Sebab itu tabur uji 1 hingga tabur uji 4, larutan di atas mendakkan ialah warna kuning. Kenapa? Itu adalah kalium kromat. Ya, sebab kalium kromat yang berlebihan itu tidak ditindakbalaskan oleh plumbum 2 nitrat. Okey. So, nyatakan jenis mendakkan yang terbentuk. Mendakkan tu apa? Apa dia mendakkan? Kita dah bincang dalam tabur uji ni. Okey, kita masukkan apa tadi? Kalium kromat. Okey, kemudian dimasukkan dengan plumbum 2 nitrat. Okey, maka apa yang terbentuk? Plumbum kromat. Plumbum kromat ini adalah garam tak terlarutkan, ya. Plumbum kromat ni tak terlarut, so dia akan membentuk mendakkan. Satu lagi terbentuk apa? Kalium nitrat. Kalium nitrat kita tahu larut dalam air. Kalium nitrat larut dalam air. So tak ada mendakkan. Yang mendakkan tersebut ialah plumbum kromat. So namakan mendakkan terbentuk plumbum 2 kromat. Yang terbentuk ialah plumbum 2 kromat. So apakah warna mendakkan itu? Kau tahu warna apa? Warna kuning. Mendakkan pun warna kuning, ya. Sebab apa? Sebab ada garam kromat. Kromat memang memberikan warna kuning. Okey, seterusnya. Berdasarkan graf di atas, isi padu larutan plumbum 2 nitrat yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 5 cm. Berdasarkan graf di atas, apakah isi padu plumbum 2 nitrat yang diperlukan untuk bertindak balas lengkap dengan 5 cm padu larutan kromat? Berapa? 5, so berapa? Berapa supaya dia lengkap? Berapa? Of course lah 5 juga kan? 5. So 5 jugalah. Kenapa? Kalau kita tengok kat sini, tengok. Kat sini kan dia cuma dia dah lengkap. Okey, dah habis tindak balas dia. Okey, jadi ion yang ada hanya ion kalium dengan ion nitrat sahaja. Dengan satu lekat. Mendakkan tu adalah. Mendakkan tu plumbum kromat adalah. Okey, tapi yang lain tu masih ada saki-baki lagi. Okey. Seterusnya,
Hitungkan bilangan ni kita nak ni. Ada yang saya nak tegaskan ni. Hitungkan bilangan mol. Ini kita nak kita buat sama-sama. Hitungkan bilangan mol plumbum 2 yang terdapat dalam 5 cm padu larutan plumbum 2 nitrat. Macam mana nak kira? Okey, persamaan. Okey, kalau nak jawab soalan. Okey, ini penting ya. Tengok betul-betul Kalau nak jawab soalan ni, kita kena kira apa? Kita kena kira bilangan mol. Okey. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira? Okey. Apa-apa pun kena lengkapkan persamaan. Cuba buat persamaan dulu. Persamaan dulu. Lautan plumbum 2 nitrat, cuba persamaan. Okey, macam mana buat persamaan? Siapa yang volunteer nak buat persamaan? Ada yang nak buat persamaan? Semua tak berani. Cikgu. Ya? Saya cuba. Cuba. Bagus. Masih betul kesalahan. Tak apa, salah tak apa. Nama pun belajar. PB2 plus. PB2 plus. Lagi? Tambah NO3 minus. Tambah NO3 minus. Okey, jadi hasilnya? Okey. 1 mol plumbum nitrat. 1 mol plumbum Nitrat. Formula dia PB NO3 2. NO 3 kurungan 2. okey. Cuba seimbangkan. Seimbang tak? Yang 15 Ha? Kena letak 2 dekat depan nitrat kan cikgu? Kena letak 2, ya. Bagus. So, ada lagi? Dah, habis dah. Okey. Ini adalah PB2. Okey, bagus. Ini adalah persamaan sorry. Okey, persamaan ion bagi pembentukan plumbum 2 nitrat. Okey. So soalan ditanya, disuruh hitungkan bilangan mol ion plumbum 2. Plumbum 2 ni. Okay. Kita nak bilangan mol ion plumbum 2. Tetapi kita diberi ni apa? Isi dalam 5 cm padu plumbum 2 nitrat. Tapi kita hanya diberi yang ini 5 cm padu 5 cm padu apa ni? Dengan bilangan mol. Okay. So nak buat macam mana? Nak cari bilangan mol ini. Tetapi kamu diberi yang ini 5 plumbum 2 nitrat. Hitungkan bilangan mol plumbum. Okey, yang ini. Sorry. Dia tak bagi kita yang ni. Okey, dia bagi yang ini. 5 cm padu
Plumbum nitrat 0.5 mol. Okey. So kita kira bilangan mol. Walaupun dia suruh kira plumbum 2. So nak baca mana? Langkah dia. Kira bilangan mol plumbum nitrat, ya. Okey, dia dah bagi dah. Sorry kat sini. Ini betul, ini dah betul. Kira bilangan mol plumbum nitrat ni. Faham tak? Okey, dia tak bagi ni, tapi dia suruh kira bilangan mol plumbum 2, tetapi dia beri maklumat yang ini. Kita pun kiralah bilangan mol plumbum nitrat. Okey, macam mana nak kira bilangan mol? Guna formula M V per seribu. M dia berapa? 5. V dia M dia 0.5. V dia 5 bahagi 1000. So kamu dapat 0.025 mol. Okey. Daripada persamaan kita buat perkaitan atau nisbah. Kalau dalam periksa kamu kena tunjuk cara ni nisbah ni. Ya, kalau tak ada nisbah ni salah. Biasanya nisbah yang pertama ini adalah nisbah yang diberi. Diberi apa? Diberi maklumat yang lengkap. So apa yang diberi maklumat yang lengkap? Plumbum. Dan nisbah dinisbahkan dengan yang nak dicari. So kat sini kita diberi kita dah tahu kita diberi maklumat tentang plumbum nitrat yang diberi. Okey. Oh ya, saya lupa sebelum ni. Ini 1 mol atas ni. Ini berapa mol? Ini 2 mol. Ini 1 mol. Okey. So 1 mol plumbum nitrat nisbahkan dengan 1 mol plumbum. Kenapa kita tak buat nitrat? Kenapa? Sebab kita tak nak cari pun nitrat. Kita nak cari ion plumbum. Jadi perkaitan kita ini dengan ini sajalah. Ion plumbum dengan plumbum nitrat. Kenapa kita pilih plumbum nitrat? Sebab maklumat hanya ada pada plumbum nitrat. So kita pun buatlah nisbah. Nisbah kita yang diberi, nisbahkan yang nak dicari. Iaitu 1 mol plumbum nitrat nisbahkan dengan 1 mol ion plumbum. 1 mol ni faham tak dapat daripada mana? Ini daripada sini. 1 mol macam mana? Daripada persamaan. Sebab itu, kalau jumpa soalan yang berbentuk acid base ke garam, kena buat persamaan. Okay, so kita akan dapat 1 mol plumbum nitrat disebahkan dengan 1 mol plumbum 2. Okay, sekali lagi saya ulang. Cara nak tulis dia, yang ini diberi, yang ini dicari. Okay, lepas tu, berapa nisbah kita dah kira tadi? 0.025 mol. So 0.0025 mol plumbum nitrat nisbahkan dengan 0.0025 plumbum. Sebab ini 1, ini 1. So kalau ini 0.025 mol, ini pun 0.05 mol. Ha? Okey. Lepas dah dapat tu, kita buat apa? Soalan seterusnya. Okay. So, yang ni dia nak bilangan mol kan? So, dah dapat dah bilangan mol plumbum. Iaitu 0.05 mol. Kalau dalam periksa buat ni, buat dia punya jalan kira. Kalau tidak, nanti dia potong jalan kira. Faham? So, dapatlah bilangan mol ion plumbum. Okay. Lepas tu, soalan seterusnya, dia nak kita kira apa? Hitungkan bilangan mol ion kromat pula. Tuliskan bersama ion. Dah.
Hitungkan bilangan mol ion kromat. Dia nak bilangan mol ion kromat pula. Yang terdapat dalam 5 cm padu larutan helium. Kromat 0.5. Okey, kita buat sama-sama. Mesti buat apa? Persamaan. Siapa nak cuba yang ni? Persamaan. Syarul nak cuba? Syarul ada? Nak cuba? Cuba. Ion kromat. Formula dia apa? K plus K plus tambah dengan CRO 2 minus 4. Ya. Sekejap Saya punya pensel hari ni macam tak betul. Okey, tak cantik banget. Okey. K plus. Okey, K plus. Tambah CRO 2 minus 2 minus hasilkan Kalium kromat K2 K2 CRO4. RO4. Okey. Ni sama tak? Dia pun seimbang tak? Seimbang kot. Ya ke? Belum. K2. Tambah 2 dekat kalium. Ya, 2. Okey. So maklumat apa kita dapat? Ini berapa mol? 2 mol. Ni 1 mol. Ini 1 mol. Okey. Lepas tu buat apa? Cari maklumat. Apa maklumat dia? Hitung bilangan mol ion kromat. Kita nak kira ni. Bilangan mol. Lagi dia bagi apa? Yang terdapat dalam 5 cm padu. V dia 5. M dia 0.5. So ini maklumat. Ini yang nak dicari. Langkah pertama buat apa? Cari bilangan mol. Macam nak cari bilangan mol bila diberi V dengan M? M V per 1000. M kamu berapa? 0.5. Isi padu 5 bahagi 1000. So dapat berapa? 0. Sama kan? 0.0025 mol. Okey, dah dapat bilangan mol tu, kita buat nisbah. Nisbah ingat yang diberi, nisbahkan dengan yang dicari. So apa yang diberi? Diberi kat kita 1 mol K2CR4 nisbahkan dengan ini berapa mol? Sorry, nak cari kromat. Sorry, bukan nak cari kalium, nak cari kromat. Ni 1 mol juga. CRO4 2 minus. Ini yang diberi, ini yang nak dicari. Tetapi kita tahu bilangan mol dia berapa? 0.0025 mol. Mol K2CR4 disebabkan dengan 0.0025 mol CRO4. Okay. So jawapan dia ni lah. Faham? Okey. Inilah dia. So dapatlah yang ini. Okey. Okey, persamaan pembentukan bendakan dia. Kita gabungkan tadi kita gabungkan antara apa? Plumbum dengan
kromat. So, ion plumbum bertindak balangan kromat, maka terhasillah plumbum kromat. Okey. Salin. Maka terhasillah plumbum kromat. Boleh? Ada apa-apa soalan setakat ni? Yang ini saya tak nak terang, terus kita pergi kepada kiraan. Dia dua je kiraan, dia tak banyak. Okey. Okey, kita teruskan dengan penyelesaian. Okey, saya nak tanya, kamu dah siap kan penyelesaian ni kan? Semua dah siap belum? Ke nak semak markup, nak semak aje? Tak apa, kita bincang, lepas tu kamu boleh semak dalam kamu punya ni. Yang dah hantar 2-3 orang bagus. Siapa yang boleh hantar orang pertama tu soalan? Okay, right, bagus. Okay, yang ini saya rasa saya tak payah terang lah yang ini. Yang ini sebab sebenarnya kamu dah buat dalam buku teks sebenarnya hari tu soalan ni. Okay, kalau siapa yang dah buat latihan ni, saya tak, yang latihan sekali ni yang dia bagi ni memang mudah. Okay, kita bincang, lepas tu kamu semak Okay, tengok. 27.66 gram plumbum 2 iodida. Plumbum dia iodida ni temendak. Kita tahu bahawa kalau dia temendak bermakna kita tahu ini garam tak terlarut kalah. Apabila 2 mol per desimeter padu larutan plumbum 2 nitrat aqueous ditambah. Kita tahu plumbum 2 nitrat ini adalah garam terlarut kepada kalium iodida. Kalium iodida ni pun terlarut. Sebab tu dia guna kalium. Aqueous berlebihan. Hitungkan isi padu plumbum 2 nitrat yang digunakan. Okey. Dan yang hantar pada saya semak. Alhamdulillah, kebanyakan betul. Okey. Tapi saya saja nak ulang lagi supaya kamu ingat. Langkah pertama kita buat apa? Buat apa? Cashwin ada? Cashwin buat apa? Agaknya kan Cashwin ni dia buka dia tidur ni. Jarang dengar suara dia bila saya panggil. Tu Cashwin? Cashwin tak ada dalam. Tak ada? Tadi nampak dia macam ada. Dia masuk tadi. Iyalah tak ada. Suzana dah masuk kan? Okey. Okey, Nafisa, boleh Nafisa? Bagi saya persamaan untuk pembentukan plumbum 2 iodida daripada plumbum 2 nitrat. Apa formula plumbum 2 nitrat? PB. Kejap cikgu. Tak apa, cuba je PB. PB bawa 2. And nitrat bawa. Kita jadi 2 plus. ya. 1, 2 kan. Jadi PB NO3 2. Bertindak balas dengan ditambah kepada kalium iodida. Kalium iodida K bawa 1 kan? Iodine bawa negatif. KI. So KI. Yeah. Hasilkan plumbum iodida. So plumbum iodida formula dia PBI. Ya, PBI. Dan kalium nitrat. Kalium nitrat formula dia
Nitrite. K, N, K, O, N, 3. Sebab K 1. D. NO3 minus. So ini 1, 1. NO3 Faham? minus. Sekarang seimbang tak? Seimbang. Tak ya? Lambem. Lambem seimbang. Seimbang. N 2. Tak. N kat sini 1, 0, 3, 6. Iodine 2. So kita letak kat sini 2. Okey? 2. Lepas tu semak balik. K sekarang kita letak sini 2. Okey. So sekarang K2. K2. N ada 2. Okey, ini ada 2. O ada 6. Ini 6. Okey, seimbang. So dah seimbang lah sekarang. Okey. Ingat mesti Seimbang. Okey, bagus. Dalam jawab soalan ni mesti buat apa? Persamaan. Dah dapat persamaan, kita buat apa? Kita tentukan bilangan mol. Yang ini berapa mol? 1 mol. Ini 2 mol. Ini 1 mol. 1 mol. Lepas tu kita buat apa lagi? Tulis maklumat. Apa maklumat yang kita ada? 27.66 gram plumbum 2 iodida. Kita dah dapat M 22.66 gram. Kalau gram maknanya dia jisim ya. Kita tak boleh guna formula MV tu. Kita buat ni. Temendak apabila 2.0 mol per desimeter padu plumbum 2 nitrat aqueous ditambah kepada plumbum iodida. Okey, hitungkan isi padu plumbum 2 nitrat. So kita nak cari ni lah. Kita nak cari isi padu plumbum 2 nitrat. Tetapi diberi pada kita apa lagi? Plumbum 2 nitrat. Diberi kita kemolaran. M diberi. Walaupun isi padu tak beri tetapi dia bagi M. Iaitu 2 mol per desimeter padu. Okey? Dah dapat yang ni. So ini nak dicari, ini nak diberi. Okey. Apa-apa pun sebarang kamu nak cari, kamu mesti cari apa? Bilangan mol. Yang ni boleh tak cari bilangan mol plumbum nitrat? Yang atas kita abaikanlah, yang atas untuk persamaan tu. Tak boleh sebab V tak tahu. Kalau diberi plumbum iodida, kemudian diberi jisim molar, atom relatif, boleh tak kira? Boleh, kita boleh kira bilangan mol. Macam mana nak kira bilangan mol? Kita kira bilangan mol plumbum iodida. Guna formula apa? Jisim bahagi jisim molar. Berapa jisim plumbum iodida? 22.66. Berapa jisim molar dia? Kiralah plumbum berapa? Ni dah diberi 207. Tambah iodin berapa? 127. So, kamu pun bahagi dapat 0.06. Boleh semak yang dah buat. Kalau yang tak semak, kena fahamkan. Okay, dah dapat ini. Dah dapat itu, kita buat apa? Kita buat perkaitan. Apa perkaitannya? Yang diberi disebahkan dengan yang nak dicari. So kita diberi apa? 1 mol plumbum iodida disebahkan ni diberi. Ni kita dah kira dah mol dia.
dinisbahkan dengan 1 mol pelambang nitrat yang kita nak cari tu. Tetapi kat sini berapa? 0.06 mol PBI tu. Jadi berapa bilangan mol pelambang nitrat? Juga ini 1 mol. Ya, ini 1 mol, ini 1 mol. Juga 0.06 mol pelambang nitrat. So dapatlah pelambang nitrat ni berapa? Faham? So dapatlah 0.06. Tetapi kita tak nak bilangan mol pelambang nitrat. Kita nak kira isi padu. Okey, kita nak kira isi padu. Macam mana nak kira isi padu? Guna formula apa? Bilangan mol sama dengan MV bahagi 1000. Betul? Tapi kamu dah diberi, tak payah bagi 1000 lagi lah. Kenapa tak payah bagi 1000? Sebab V kamu, kemolaran kamu dalam bentuk apa? Kemolaran. Kemolaran kamu dia dah bagi ni dalam mol. Tak payah bahagilah. So kamu cuma bahagi bilangan mol sama dengan bilangan mol sama dengan MV kan. Tetapi kita nak cari V kan. V sama dengan apa? N bahagi M. N dah dapat 0.06 mol. Kemolaran dah tahu berapa? Dah diberi ni 2 mol per desimeter padu. So mol ni kita buang. So kita dapat 0.03 desimeter padu. Macam mana nak tukar? Tukarkan kepada sentimeter darab apa? 1000. Jadi 30 tu 23 sentimeter. Boleh? Okey, siapa yang dah buat semak betul atau salah? Kalau salah dia buat pembetulan. Saya tak sempat nak semak sebab kelas cepat kan. Siapa yang belum buat, fahamkan dan tengok apa yang perlu kamu buat. Faham tak cakap ni? Saya bagi masa salin sekejap. Yang atas ni saya buat ni sebab nak terangkan bagi kamu faham. Okey. Nak tanya pendapat kamu. Kalau saya buat malam, ramai tak boleh ikut? Boleh? Malam? Saya boleh je. Boleh? Boleh. Sebab saya ni dah 12.30. Kita kena buat satu lagi kelas ni. Kadang tindak balas saya nak bagi Cikgu Faizah punya kelas. Siapa yang dah masuk, okey. Kalau tak, yang tak masuk boleh tengok benda yang sama lah. Okey.
Tak apa kita buat. Saya nak kamu faham je tu, saya buat slow-slow sikit tu. Kalau kamu tak faham tanya kamu mesej je kat saya. Saya sedia membantu. Cuma tak ada je orang yang nak masuk kelas saya. Cuma tak ada, adalah 2-3 orang tanya tu baguslah. Kalau saya lambat hantar tu maknanya saya dekat luar ke, saya ada kerja ke. Okey, faham tak sekat ni? Boleh kita teruskan? Okey, kita pergi kepada yang kedua pula ya. Alright, kalau dah buat bagus, kamu cuba. Yang kedua, kita nak buat tindakan dalam. Okey. Yang kedua ialah tindak balas antara ni. Satu lagi. Ini saya tunjuklah tindak balas antara serbuk zinc oksida ditambahkan dengan 100 cm padu asid nitrik untuk membentuk zinc nitrat. Hitungkan jisim zinc oksida ya. Bertindak balas. Okey. Saya dah cakap berkali-kali apa pun buat persamaan. So persamaan kita gunakan apa? Asid nitrik. Apa formula asid nitrik? HNO3 tindak balaskan dengan apa dia? Zinc oksida. Hasilkan zinc nitrat. Zinc nitrat, zinc 2, nitrat 1 jadi NO3 tu. Dan alhamdulillah. Dan air. Seimbang tak? Tak seimbang. So macam mana nak seimbang? Ini 2, ini 1. Kita tambah 2. So ini 2, 2. Okey. Nitrat 1. Tapi nitrat 2. So ini 2 seimbang. Oh 6. 2 ke 3, 6 seimbang. Zinc 1, ni 1. Oh 7. Okey, cukup 7. So seimbang lah. Alright, dah. Lepas tu apa yang nak buat? Ini berapa mol? Ini 2 mol. Tak apalah yang tu. Okey, lepas tu buat apa? Kita cari maklumat. Apa maklumat yang diberi? Diberi 100 cm padu asid nitrik 2 mol desimeter padu. Ini V, ini M. Okey, hitungkan. Dia suruh kira apa? Hitungkan jisim zinc oksida. Ini nak kira M berapa. Kita pilih maklumat. Okey, saya cakap apa? Apa-apa pun mesti kira bilangan mol. Nak kira bilangan mol apa? Yang lengkap ni zinc nitrat je lah kan. Yang lain tak lengkap. So kita kira bilangan mol zinc nitrat. So kita pun kira bilangan mol zinc nitrat. Macam mana nak kira bilangan mol? Dia bagi M dengan V. Okay. Kita boleh kira MV per 1000. M berapa? 100. M2. Isi padu 100 saya terbalik. Kan? Okay, bahagi 1000. So dapat berapa? Dapat apa? Cuba kira. 200 bahagi 1000. 0. Siapa yang dah kira? 0.2 mol. 0.2 mol. 0.2 mol. Okey, dah dapat 0.2 mol. Kita buat persamaan. So kita dapat dari persamaan 1 mol yang diberi. Apa diberi? Zinc nitrat.
Nisbahkan dengan yang nak dicari. 1 mol zinc oksida. Mol dapat mana? Ni 1, ni daripada sini. Ini 1 mol. Ini pun 1 mol. Ambil ke atas ni asalnya. Tetapi daripada persamaan zinc berapa? 0.2 mol zinc nitrat nisbahkan dengan ini pun 0.2 mol zinc oksida. Soalan dia nak jisim. Kita boleh kira jisim tak? Boleh. Kita gunakan ni pun sama. Kita gunakan bilangan mol dah tahu. So bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okay. So ni dah ambil. Apa yang salah ni? Kenapa 2 mol? Saya salah lah. Asid nitrik ni zinc karbonat. Kamu tak cakap pun. Sebenarnya ni. Baca tak habis soalan. Ni lah nak cepat. Sorry ni sebenarnya kau buat betul lah ni. Ini untuk ni. Ya Rabbi. Ni untuk ni. Maklumatnya untuk ini. Minta maaf. Ni asid nitrik. Kenapa lah? Jadi dia punya nisbah dia punya nisbah ini 2 mol. Ini 1. Jadi 0.2 bahagi 2. Sorry maklumat ni sebenarnya salah. Kenapa saya letak bawah zinc nitrat? Sepatutnya letak di bawah nitrat, asid nitrik. Sebab ni 100 cm padu asid nitrik 2 mol. Jadi ini 2 mol. Yang diberi 2 mol. Yang nak dicari 1 mol saja. Satu dengan ni. Sorry So, jadi dia punya bilangan mol zinc oksida 0.2 jadi ini kalau ini 0.2, ini 0.2. Jadi maknanya tapi ini 1 mol. Satu per 2 darab kaitan biasa nisbah 1 bahagi 2 darab 0.2. So bilangan molnya ialah 0.1 zinc oksida. Okey, ini bilangan mol dia. Ini salah. Ini betul. Ini betul. Ini sebenarnya di bawah sini tapi sebab ini daripada persamaan ni 2 mol, ini 1 mol. Okey. Dah macam ni. Dah dapat tu barulah kita kira jisim zinc oksida. Sama daripada sini dah. Jadi bilangan jisim ialah bilangan mol darab jisim molar. Bilangan mol dia berapa? 0.1. Jisim molar zinc oksida 65 tambah 16. So dapatlah 81 gram. So betul. Faham Boleh faham tak Okey. Boleh cikgu. Okey. Untuk jisim zinc nitrat, yang ini nak cari ni. Okey, kita dah tahu bilangan mol ni. Okey, zinc nitrat pula. Kita terus saja ambil daripada persamaan. Ini yang diberi. Yang kita kira yang diberi maklumat 2 mol asid nitrik nisbahkan dengan ini berapa mol? 1. Jadi 2 mol asid nitrik dinisbahkan dengan 1 mol zinc nitrat. Tapi yang ini 0.2. So 1 bahagi 2 darab 0.2 dapat 0.1 mol zinc nitrat. Lepas tu barulah boleh kira jisim. Jisim sama dengan bilangan mol darab jisim molar. So dapatlah 18.1.
gram. Okey. Boleh semak ini. Boleh semak ini. Okey. Kalau siapa yang salah buat pembetulan. Apa yang betul? Okey. Mak dah siap mak. Kalau siap baca, bagi faham. Bukannya ni. Mak tak ada kerja lagi, salah lagi mana. Okey. Yang terakhir, dekat pukul 1 dah. Nanti kita sambung pula. Tapi nak bagi kerja sikit. Okey, yang terakhir ni. Okey, saya tak payah. Okey, kita fahamkan dulu. 200 cm padu larutan barium klorida 1 mol per desimeter padu. Ini maklumat yang diberi. Bertindak balas dengan 100 cm padu agitan nitrat 1 mol per desimeter padu. Hitungkan jisim mendakan yang terbentuk. Okay. Langkah pertama, kita kena buat apa? Tulis persamaan. So, apa persamaan kita? Okey, saya bagilah ini. Okey, barium klorida dengan argentum nitrat. Hasilnya, argentum klorida dengan barium nitrat. Tulis maklumat dulu. Maklumat apa dia bagi? 200 cm padu barium klorida yang berkemolaran 1 mol. Tulis maklumat. Bertindak balas dengan 100 cm padu argentum nitrat. Okey, yang ni saya lupa, mesti samakan. Ya, nampak? Ni sangat penting kalau kamu seimbangkan. Kalau tak seimbang, jadi kamu punya kiraan pun salah. Keseimbangan tindak balas tu sangat penting. Okey, so ini maklumat yang dah dapat. Soalan nak cari apa? Jisim argentum klorida yang terbentuk. So nak buat langkah apa? Okay. Apa-apa pun cari bilangan mol. Kita cari bilangan mol barium klorida. Yang mol kemolaran darab isi padu bagi 1000. So dapat 0.2. Okey. Lepas tu cari bilangan mol argentum nitrat. Sebab dia bagi, kita kira je. So, nitrat ialah mv per 1000 juga. 1 0.1. Okey, lepas tu buat apa? Dari persamaan. So, persamaan kita nak cari apa? Yang diberi. Kita ini 1 mol. 1 mol. Ini berapa mol? 2 mol. Yang nak dicari 2 mol. So nisbah kita 1 mol barium klorida nisbahkan dengan 2 mol argentum nitrat. Nisbahkan dengan 2 mol argentum klorida. Soalan kita nak kirakan jisim mendakan terbentuk. Mendakan kita ialah argentum klorida. So kita nak cari argentum klorida ni lah. So ini yang diberi yang dicari. Maksudnya dicari di belakang sekali lah. Okay. So kita dapat yang ini tadi 0.2 barium klorida yang lebih. Yang ini 0.1. So ini pun 0.1 jugalah. Kenapa 0.1? Sebab ini kalau 2 ini 0.1 lah. Ini kalau 0.2 sebab dia 1. Ini 2. Jadi ini 0.1 lah.
Faham dah? Okey. Dah dapat tu? Kita pun boleh kira jisim. Jisim ialah bilangan mol darat jisim molar, iaitu 14.35. Siapa yang betul semua? Semua betul semua. Yang dah buat betul semua. Boleh? Setakat ni ada apa-apa soalan? Okey, nak salin dulu pun salin. Okey, so saya rasa kita berhenti dulu. Okey, kita nak sambung yang seterusnya, tetapi untuk yang seterusnya kamu kena banyak hafal. Okey, nanti saya share dalam Telegram link ni, saya dah record. Ya. Okey. Untuk yang seterusnya ni, kelas yang seterusnya saya akan cuba buat dalam minggu ni juga. Saya akan cuba habiskan. Okey, kita akan jadi saya tunjuk ni Okey, saya nak kamu hafal ujian. Ujian utama bagi nitrogen dioksida, ujian oksigen, karbon ni, amonia, hidrogen. Ini sepatutnya kamu kena tahu ni. Okey, ujian. Hafal ujian ni. Okey, nanti saya terangkan, kamu akan lagi ingat. Okey, selain daripada ujian, okey, tak lain ni. Okey. Selain daripada ujian, kamu juga kena hafal warna. Ni, warna ni. Warna pun sangat penting. Akan digunakan dalam ni. Warna-warna garam. So, saya nak kamu hafal yang tu dululah. Okey, saya rasa saya boleh habiskan. Okey, so kita akan sambung. Kamu bagilah waktu bila yang kamu nak. Nanti saya buat survey. Malam ke? Okey. Siapa yang nak siapkan ni? Buat siap ni. Okey, itu saja. Tulis kat tepi. Sekejap saya nak catat siapa yang hadir. Sebab saya setiap yang kamu rekod yang kehadiran ni, saya kena rekod. Sebab apa? Saya nak lengkapkan PBD kamu. Okey, kalau siapa yang nak keluar, boleh keluar. Lepas tu tulis dekat tu. Dekat catatkan kedatangan. Oh, tak apa, saya ada kedatangan. Tulis je lah nama kedatangan kamu kalau kamu nak keluar. Okay, itu saja untuk hari ni. So, hari ni Alisa. Ego. Ya, ada. Lepas Syarul. Masih Ego. Sama-sama. Salam.